Sebelum ini kecoh tentang solat berjemaah online. Kali ini muncul pula trend baru bersolat bermakmumkan kipas. Aduh, macam manalah pula muncul trend pelik-pelik ni kan? Memandangkan isu ni pun dah viral, pendakwa selebriti iaitu Pius Said menegur tindakan dan perbuatan berkenaan yang dianggap mempersendakan agama Islam. Apa kata kita dengar sendiri komen Pius Said tentang video yang tengah trending tu? Bila tengok perbuatan tersebut, kita kena bertanya balik pada yang buat video tersebut, adakah dia nak istihza untuk mengejek agama? Kalau dia buat semata-mata untuk mengejek agama, hukumnya haram. Solat ni satu kefarduan, bukan satu benda yang sunat, bukan satu benda yang harus, tapi satu kefarduan yang difardukan Allah kepada kita semua. Tapi bila mana dia buat perkara tersebut, seolah-olah Islam ni boleh dipermain-mainkan. Jadi kalau orang non-Muslim tengok perbuatan ni, nak kata Islam ni mudah sangat diperlekehkan oleh umatnya sendiri. Jadi satu perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut tidak sesuai dan tidak patutnya dibuat oleh seseorang yang bergelar seorang Muslim. Perbuatan istihza ataupun mengejek agama ni haram perbuatan ni, dosa besar. Apatah lagi kalau kita buat dengan keadaan sedar, bukan mabuk ketum, sedar kita buat perkara tersebut, maka perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan sepatutnya kalau boleh pihak agama kalau dibuat di Malaysia boleh ambil tindakan kepada golongan-golongan seperti ini. Pastinya perbuatan mempersendakan agama seperti mana saya sebut pada awal tadi, hukumnya haram. Maka bila sebut haram ni, tak ada tempat yang lain yang Allah akan bagi balasan kepada mereka sama ada di dunia ataupun di akhirat Allah dengan azab neraka. Di dunia ini Allah SWT cabut kepadanya panggil nilai keimanan yang ada dalam diri mereka tu masing-masing sebab memperlekehkan agama. Kalau tanya pada kita apakah hukum solat mereka, adakah sah ataupun tidak, itu satu suku, sah ataupun tidak sah solat tersebut. Tapi fokus kepada penghinaan yang dibuat itu, kalau kita lihat dulu pernah orang lukis karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karikatur Rasulullah buat penghinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang jelas kita nampak haramnya. Tapi perbuatan kita sekarang walaupun diselindungi dengan perbuatan solat, tapi perbuatan tersebut tidak dibuat oleh Rasulullah, tidak dibuat oleh para sahabat Nabi, para salafun salih. Inilah kita sebut sebagai bid'ah dalalah. Bid'ah, perbuatan yang baru yang sesat, bahkan bukan setakat sesat, dallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Maka orang yang dalah ni ataupun orang yang sesat ini, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ialah azab neraka Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. So Pius nak tanya komen Pius sendirilah, bila sebelum ini kecoh dengan viral solat berjemaah online, kini solat dengan kipas. So mungkin lepas satu konten viral sebegini, so mungkin pandangan Pius sendiri mengenai perkara ni ialah solat kot tapi dibuat main-main macam ni. Sekarang ni orang bukan dipuji, dikecam pun mereka suka, seronok. Sebab yang pertama view nak naik dan semuanya. Dan ni menjadi suatu masalah yang besar. Bahkan Nabi pernah pesan kepada kita, fitanan kakata'il layli muslim, Nabi kata. Fitnah ni akan datang. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala akan datang seperti mana malam yang menyeliputi. Bagaimana maksiat yang berlaku tanpa rasa risau, perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dihalalkan oleh Allah asalkan mereka dapat apa yang mereka cita-citakan. Jadi sekarang ni orang tak risau dah, halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, asalkan mereka popular, mereka akan dikenang sebagai seorang yang boleh buat satu perkara yang baru, create yang baru. Jadi yang kita paling risau sekali bukan setakat diri mereka itu, bahkan menjadi contoh pula kepada orang lain. Ini yang menyebabkan Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat satu sunnah yang buruk, walahu wizruha falahu wizruha, dia akan dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa daripada orang yang follow perbuatan. Inilah yang namanya multi level marketing akhirat, MLMA, malaman. Multi level marketing akhirat ni mana bila mana dia buat satu dosa, orang follow perbuatan dia, maka itulah akan berterusan selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan declare kepada masyarakat perbuatan tersebut tidak boleh dan larang masyarakat daripada melakukan perbuatan tersebut. Tapi itulah saham yang akan diterima bila mana seseorang melakukan perbuatan mungkar tanpa tahu halal dan haram suatu perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bagaimana kita di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Allah kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu akan mereka kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, saksi kaki akan jadi saksi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebut kulit kita ni antaqanallah, Allah Subhanahu wa taala bagi kulit kita bercakap. Waktu bila ni? Waktu kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala neraka nanti. Kalau orang derhaka kepada Allah, diazab oleh Allah. Kalau nak tanya pada saya, apakah spesifik azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menghina agama, kita boleh lihat bagaimana orang-orang zaman dulu. Kalau kita lihat Abu Lahab yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah declarekan kepada Abu Lahab,
bahawa Abu Lahab ni ahli neraka. Bagaimana azab dia? Azab neraka ni kita boleh rujuk dalam kitab, contohnya At-Tazkirah. Al-Imam Qurtubi menyatakan bagaimana azab neraka ni berbeza antara satu sama lain. Cuma bila kita sebut nar, neraka tu sendiri, itu sudah menggerunkan. Kalau tanya pada kita spesifik adakah orang tu dihancurkan kepala, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah menyatakan apakah azab spesifik yang Allah berikan kepada mereka. Cuma memadai kita sebut neraka tersebut. Memadailah neraka itu untuk sebagai pedoman kepada kita agar tidak terjerumus masuk dengan sebab amalan kita tersebut, masukkan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.